Bismillahirrahmanirrahim. Kita start kelas hari ni. Kita tengok, jom. Soalan yang pertama kita, kalau kat sini, kejap. Tarik dulu. Okay, kamu boleh switch daripada saya punya tu dengan yang saya share ni dengan saya punya video tu, boleh switch besar kecil tak ada masalah kan. Okay. So, kita tengok yang pertama sini. Kenapa tak nampak atas ni? Sikit lagi. Okey. Ni nombor 1, nombor 17, tapi ini soalan kita yang nombor 1 lah. Okey. Kita tengok, ungkapkan express A kuasa 2 per dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tolak A per A tolak B. Okey. Sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Ini agak mudah soalan ni saya, kalau yang biasa buat lah. Bila kamu tengok soalan melibatkan algebra yang melibatkan pecahan, kan? Biasanya kalau tengah-tengah dia, kamu tengok tengah-tengah dia tambah atau tolak, maksudnya kita kena samakan pembawah. Kita samakan pembawah. Itu key dia. Iaitu kalau tambah atau tolak, kita kena sama bawah. Kalau darab bahagi cerita lain. Kalau tambah tolak sama bawah. Ini macam mana sama bawah? Yang ini macam ni, ni macam ni. Takkan main letak kuasa 2 je. Tak, yang ini kamu kena ingatlah. Kita ada formula special dalam matematik yang mana yang ini kamu wajib hafal sebenarnya, iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2, sebenarnya kita boleh faktorkan dia menjadi apa? A tambah B, A tolak B, macam tu. Nampak? Kat sini yang penting ni. Jadi kita kena tukar benda ni, baru kita nampak cerita dia. Macam mana nak samakan bawah. Jadi siapa saya buat, saya akan salin dulu tu. A kuasa 2 per dengan. Yang ini kita kena tukarkan dia menjadi A tambah B, A tolak B. Baru nampak dia punya macam mana cara dia kan. Okey, tolak situ. Yang ini A, nampak? A tolak B. Baru kita nampak. Jadi macam mana nak samakan? Nak samakan senang aja. Kita tambah aja benda yang tak cukup bawah dia. Ini A tolak B, A tolak B, okey. Yang tak cukup apa? A tambah B. A tambah B. Bila bawah dapat, atas pun kita tambah juga. A tambah B. Nampak? Jadi bawah dia dah sama. Bila bawah dah sama, tak ada masalah. Selesailah first step kita, iaitu kita dah samakan pembawah dalam soalan pecahan. Iaitu dia jadi A tambah B, A tolak B. Dah sama. Okey, atas terus jalan je. Ni akan jadi apa? A kuasa 2 tolak. Nampak? Bila tolak kat sini penting. Bila tolak dia mesti ada kurungan. Kalau tak letak kurungan salah. Jaga-jaga. Kembangkan saja. A kuasa 2 tambah dengan AB. Nampak? Kembang macam biasa saja. A darab A kuasa 2, AB. Terus. Okey. Jadi jawapan kita, bila sampai sini, last kali kita kena tengok objektif. Kita kena tengok jawapan objektif kita. Kamu boleh switch kejap tengok. Jawapan itu kita tengok apa jadi dengan objektif kita kat situ. Bawah dia letak dalam bentuk apa? Dia letak dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2, nampak? Habis kita tengok tu cerita dia. Dia boleh habis cerita. Dia ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dengan B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Yang mana satu? Tak apa, kita selesai ni dulu. A kuasa 2 tolak A kuasa 2 habis. Yang tinggal negatif AB per dengan, kalau ikut yang jawapan saya ni adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Macam ni. Nampak? Tapi bila kita tengok jawapan ABC, kita tak ada pun jawapan yang atas negatif AB. Nampak? Tak ada. Okay? Jadi apa kita buat? Kita tengok jawapannya, dia ada satu jawapan yang ada AB saja. Ya, yang A kuasa 2 tu memang dah salah dah habis. Ada AB saja. Jadi apa kita buat? Negatif ni dia tukar. Dia tukar simbol. Jadi bila tukar, yang ni akan jadi positif. Yang ni positif, yang ni negatif. Jadi semua terbalik. Jadi jawapan akhir kita adalah AB per dengan B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Jawapan yang mana satu ni? Kalau kamu tengok, jawapan kita C.
Okey, kamu boleh tukar-tukar kejap antara saya punya share soalan dengan jawapan dia. Boleh Boleh faham? Kalau tak boleh faham, tanya-tanya, tak boleh tanya. Okey, di mouse dia pergi atas tu. Okey. Boleh? Tak ada? Masuk soalan seterusnya. Okey. Ini senanglah, insya-Allah kamu boleh fahamlah cerita dia. Tengok soalan yang kedua kat sini. Nombor 18. Okey. Boleh Sebab soalan ni sepatutnya dalam exam SPM kamu, exam kat sekolah ke, exam penggal ke, tak kisahlah. Sebenarnya soalan ni ada dalam kertas 1. Komponen algebra ni banyak. Saya harap kamu boleh jawablah. Ya, kalau yang senang tu jawablah full mark terus. Kalau yang susah tu cubalah. Teka-teka sikit pun tak apa. Soalan nombor 18 ni diberi 1 tambah 2M per dengan 2 sama dengan 3M tolak 1. Okey, sekarang soalan ni dah jadi bonus. Sebab apa? Pelajar boleh tekan kalkulator dah soalan ni. Cuma hari ni kita jangan tekan kalkulator dulu. Hari ni kita cuba buatlah. Okey. Bila kamu tengok soalan ni, ini soalan apa? Topik apa ni? Ini persamaan linear. Nampak? Linear sebab apa? Dia ada satu unknown saja, yang mana unknown dia tidak ada kuasa. Okey. Jadi first kali bila soalan persamaan linear, langkah pertama biasanya kalau saya buat soalan ini, saya akan buang dia punya pecahan dulu. Apa saja pecahan kita selesaikan dulu. Contoh soalan ni ada 2 kat bawah. Okey. 2 ni apa saya buat? Saya naikkan ke atas. Bila dia naik atas tak masuk dalam. Dia duduk kat luar je. Jadi 1 tambah 2M sama dengan 6M tolak 1. Okey. Bila dah tak ada pecahan, step kedua kita cuba tengok kurungan ni pula. Bracket. Ada tak kurungan? Kita kena kembangkan kurungan. Okey, kembangkan kurungan ni masuk. Kita akan dapat 6M tolak 6. Okey, yang ini 1 tambah 2M. Okey, bila dah tak ada pecahan, tak ada kurungan, soalan dah lagi senang. Apa nombor 3? Nombor 3 kumpul, biasanya saya akan buat kumpul. Kumpul apa? Benda yang melibatkan unknown yang kita nak. Contoh M. Nak kumpul belah mana? Kiri ke kanan? Terpulang. Okey, saya biasanya saya akan pilih, saya tak nak dia jadi negatif. Saya tak nak dia jadi negatif, jadi 6M ni besar, 6M akan panggil 2M pergi kat dia. Dia tak nak negatif. Jadi 6M tolak 2M 1 tambah 6. Ini soalan senang. Jadi 6 tolak 2 dia akan jadi 4M. 1 tambah 6 dia akan jadi 7. Dan nombor 4 confirm kita akan dapat jawapan dah. Jawapan biasanya macam mana? Kita potong saja, dia melibatkan darab bahagi saja, turun bawah. Jawapan kita 7/4D. Saya harap exam ni, lepas ni soalan algebra kamu kena insya-Allah boleh buat pelan-pelan. Tapi soalan ni sebenarnya boleh tekan kalkulator, cuma kadang-kadang takut. Bila kita tekan kalkulator, kalut-kalut nantilah exam, takut salah tekan salah. Kita buat pelan-pelan pun tak apa. Masa banyak sebenarnya. Banyak masa untuk nak jawab. Okey? Itu soalan nombor 18. Ada soalan? Tak ada? Kita teruskan? Okey. Teruskan tengok. Nombor 18 dah. Nombor 19 tak ada, saya skip. Okey, nombor 22 terus. Boleh nampak? Okey. Jom. Kembali kepada soalan yang melibatkan pecahan. Pecahan algebra. Cuma ada beza sikit saja beza dia. Nombor 3 kita ada nombor 22 soalan. Okey. Ungkapkan, soalan ni sama. 10 per dengan X kuasa 2 tolak 16 bahagi 2 per X kuasa 2 campur 8X campur 16. Sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, tadi kita jumpa tambah tolak, samakan pembawah. Nampak? Sekarang dia bahagi.
Kalau bahagi atau darab, kamu jangan sama ke bawah. Payah cerita dia. Kan? Ini biasanya kalau bahagi dengan darab, kita akan gunakan faktor. Faktor dan potong. Biasanya dia main patang pula. Potong. Potong. Faktor, potong. Faktor, potong. Jadi kena faktor dulu. Dia apa nak kena faktor? Ini kena faktor, ini kena faktor. Dua-dua ekor kat bawah dia kena faktor. Kan? Jadi macam mana nak faktor X kuasa 2 tolak 16? Itu kena guna sistem tadi. Yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan, ingat dah? A tambah B, A tolak B. Nampak? Dia akan jadi apa tu? Ini kita ambil X kuasa 2 tolak dengan 16. 16 maksudnya apa? 16 adalah 4 kuasa 2. Sebab tu kita boleh guna sistem ni. Jadi bila kita faktor, kita akan dapat apa? X kali X, X kuasa 2. 4 kali 4 akan jadi 16. Nampak? Negatif positif akan jadi positif, dengan negatif akan jadi negatif. Ini faktor untuk yang ini. Kita letak kat tepi dulu, tak apa. Lepas tu yang ni pula. Yang ini kita faktor secara biasa. X kuasa 2 campur 8X campur 16. Yang ini yang dua kurungan macam biasa. Kan? Iaitu X dengan X 16, 8. Berapa 16, 8? 44. 44. Tambah-tambah. Okey, nampak? Jadi kamu dah nampak cerita dia macam mana jadi? Okey. Sekarang kita masukkan. Cuma kalau faktor ni kamu tak cekap, tak hafal, pakai kalkulator. Tekan kalkulator yang faktor tu, pakai EQN degree 2 tu, tak ada masalah. Okey, 10 per, yang ini akan jadi X tambah 4, X tolak 4. Okey, sebelum kita pergi yang ke sebelah, nampak dalam pecahan bahagi kena tukar jadi darab. Yang ini akan naik ke atas, 2 akan turun ke bawah. Okey, dan yang ini kita dah faktor, dia akan jadi X tambah 4, X tambah 4. Saya tak tulis X tambah 4 kuasa 2 sebab tak nampak nak potong ni. Sebab kamu kena ingat, kalau darab bahagi, cerita dia faktor dan potong. Faktor, potong. Faktor, potong. Jadi kita nampak apa yang kita boleh potong. 10 dengan 2 boleh potong. Tinggal 5. Okey. X campur 4, X campur 4 boleh potong. Okay, sekarang apa yang tinggal? Atas yang tinggal adalah 5, X campur 4. Bawah yang tinggal X tolak 4. Dah siap. Nampak? Jawapan kita yang mana? B. Okey? Boleh? Okey, kamu teruskan. Tengok dengan soalan nombor 23, saya akan berhenti sekejap sebab tempat saya dah akan nak azan. Okey. Okey, alhamdulillah semua dah selesai. Okey, saya sambung. Nombor 4 dekat soalan saya nombor 23 kat sini. Tengok soalan nombor 4 kat situ. 23 diberi X sama dengan 5 tambah 3Y per 2 tolak Y. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Dia soalan ni dalam bahagian rumus algebra kan. Dia sama aja konsep dia macam kita buat persamaan linear tadi kan. Kita boleh guna konsep yang sama, iaitu konsep apa? Pecahan, kurungan, kumpul, jawapan. Dia boleh pakai sistem yang sama tapi ikut keadaan. Contoh yang ni saya boleh guna pecahan, saya bawa ni ke atas, jadi dia akan jadi X ni 2 tolak Y macam tu sama dengan 5 tambah 3Y macam tu. Okey, lepas tu kurungan kita kembangkan. Pak, dia guna konsep yang sama. Jadi X dengan 2, 2X, X dengan Y, XY sama dengan 5 tambah 3Y. Soalan nak apa? Ungkapkan Y. Jadi kat sini nak kumpul siapa? Bila ungkapkan Y, kita kena kumpul Y. Okey, bila kita kumpul Y, kita boleh kumpul sama je tadi. Kita boleh kumpul Y belah kiri atau belah kanan suka hati kita. Tak kisah. Okey, cuma kita tengok
Y kita kalau boleh, dia jadi positif lah. Contoh macam ni, saya bawa ke sini, dia akan jadi negatif. Saya bawa ni ke sini, dia akan jadi positif. Jadi saya akan buat apa? 2X yang tak ada Y, saya kumpulkan sama-sama tak ada Y. Yang ada Y dua-dua saya kumpulkan. 3Y campur XY. Untuk pelajar yang ambil AMAT, benda ni dia kena kacang lah bagi dia. Dia kena superb lah bahagian ni kan. Okay. Cuma yang mat, dia kena cekapkan. Lawan dia orang ni semua balik kan. Okay, sekarang buat apa? Bila dah kumpul, kita kan dapatkan siapa jawapan kita. Kita nak Y, faktorkan, keluarkan, ambil Y tu. Bila ambil Y keluar, yang tinggal apa? 3 campur dengan X. 3 campur X, X campur 3 benda yang sama. Okay, 3 campur X, X campur 3 benda yang sama. Tengok keadaan soalan nanti kan. Belah sini, 2X tolak 5. Tadi kalau kamu ingat, selalunya saya sebut, kalau nak dapatkan jawapan ni, kita mesti potong, letak bawah. Itu standard selalu. Nampak? Ini pun guna sistem yang sama. Potong, letak bawah. Sebab kita akan dapat, dah siap. Jadi jawapan kita kat sini adalah melibatkan jawapan kita apa? B. Jadi komponen algebra dalam kertas 1, saya harap pelajar boleh skor. Sebab benda ni, dia akan tolong kamu naikkan grade kamu kepada grade yang kamu impikan. Impikan tak tahulah siapa-siapa masing-masing lah apa impian dia. Kan? Okey? Kita tengok. Kalau kamu ada soalan, kamu tanya terus. Saya pergi terus. Saya pergi nombor 17. Ini set lain sebenarnya. Saya ambil set lain. So nombor dia jadi lain sikit. Okey. Kita tengok soalan kelima saya. Soalan kelima saya. Tapi dekat set ni saya ambil nombor 17. Soalan nombor 5, 17. Okey. Diberi 1 per XY tambah 4 per Y. Okey. Sama dengan W. Tengok. Okay, soalan dia apa? Ungkapkan Y. Maksud dia nak Y juga. Walaupun dia kata Y macam ni, kita boleh buat kiri kanan, tak kisah macam tadi, ingat tak? Tak semestinya Y mesti duduk belah kiri. Sebab soalan ni objektif. Okay? Jadi, langkah pertama apa? Sama. Nampak? Iaitu, tengok. Cuma, kalau macam ni ada 2 pula pecahan dia, apa kita buat? Kita darab silang pun boleh. Darab silang. Darab silang maksudnya apa? Ni ke sini, ni ke sini, dua-dua ni jumpa. Macam tu. Itu boleh juga kita. Ataupun kita guna konsep satu lagi yang saya cerita tadi. Okey, padam ni. Saya dah cerita kamu tadi. Kalau kamu ingat sebab kita tahu, kalau pecahan tambah tolak. Kalau pecahan tambah tolak, kita boleh buat apa? Samakan bawah. Samakan bawah. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh juga macam tu. Okey. Jadi kalau samakan bawah macam mana? Ini ada XY, ini ada Y saja. Kita boleh letak saja. Letak sini X. Bila kita letak sini X, atas pun dapat X juga. Nampak? Bawah dah sama. Dia dah jadi 1 tambah 4X per dengan XY. Sama dengan W. Nampak? Dah selesai satu. Itu lebih mudah. Sebab kita guna ada konsep dia. Tadi kita belajar tadi dalam pecahan algebra. Okey, jadi pecahan baru boleh naikkan ke atas. Yang tinggal 1 tambah 4X sama dengan, yang ini darab susunlah macam modern pun tak kisahlah. X, Y, W pun boleh lah. Tak ada masalah, susunlah. Sebab dia darab siapa dulu pun tak apa. Okey, cuma kat sini soalan nak Y. Kita dah dapat nampak. Soalan nak Y, yang tak nak apa? X dengan W tak nak Y saja. Jadi kita dah boleh potong X dengan W, turunkan ke bawah. Terus kita akan dapat jawapan kita. 1 tambah 4X sama juga dengan 4X tambah 1. Sebab tambah boleh terbalik, tak ada masalah. Jadi jawapan kita, dia akan, daripada pilihan jawapan, kita ambil Y sama dengan 4X tambah 1 per dengan WX. Susun ikut macam mana dia nak lah. Jadi jawapan kita yang mana? C. Okey. Kaedah macam mana pun boleh. Saya bagi contoh. Cadangan saya macam tu. Kalau jumpa soalan macam ni, macam tu kaedah nak buat. Okey. Kalau kamu supaya apa? Saya buat ulang kaji ni bukan nak ajar kamu buat benda ni, tak. Ini ulang kaji sama-sama kita tengok semula. Kalau tiba-tiba kamu jumpa soalan macam ni, idea dia datang cepat sikit berbanding kalau kamu tak pernah buat. Itu saja. Kamu reti buat.
Tapi bila kita dah buat soalan tu sekali, dia jumpa lagi sekali, idea dia laju. Yang tu kita nak exam pun. Tengok soalan dah nampak. Oi, aku rasa macam boleh buat. Itu. Bila aku rasa macam boleh buat tu, yang itulah step pertama yang menyebabkan kamu jawab betul. Nampak? Dia semangat, dia datang dulu. Okey? Pergi soalan seterusnya. Okey, kita tengok. Nombor 6, soalan kita. Okey, nombor 6. Dan set ni dia nombor 20. Okey, selesaikan lagi sekali jumpa soalan persamaan linear. Ini yang senang, saya bagi yang senang. Okey. Kamu tengok pun kalau macam ni lah SPM kan best. Kan? Tapi kamu kena yakin. Yang saya ambil ini sebenarnya adalah soalan SPM pun. Bukan soalan lain SPM. Soalan SPM. Kita ambil soalan SPM pasir ni bagi kamu. Memang macam ni ada. Okey. Dan bila kita tanya kenapa, apa yang susah, math susah, kena belajar rajin, kena buat latihan banyak. Sebenarnya bila kita dah selalu buat, kita tak rasa susah dia. Okey, macam ni contoh. Okey. Apa nak buat langkah pertama? Ada pelajar pindah 10 dulu. Tak ada masalah. Suka hati. Cuma saya bagi kamu satu cara tadi, pecahan dulu. 2. Bila kita nak pindahkan 2, ada orang tengah pun dapat juga. Kita guna konsep macam tu, anak panah. Kamu nampak. Jadi apa jadi kat sini? Yang sini tinggal X. 2 pergi kat 10 jadi 20. 2 pergi kat 3 jadi 6X. Sekarang nampak? X dengan X dah boleh kumpul. Dia terus dapat 20 sama dengan 6X. X pergi sini tolak X. Yang tinggal apa? 20 sama dengan 5X. Biasanya kamu akan buat laju saja. Potong 5. X sama dengan 4. Sekejap je. Kalau dah biasa, sekejap je. Tutup jadi. Dia buat. Okey? Ini senang soalan. Jawapan kita mana? X sama dengan 4. Jawapan D. Kan? Hitam betul-betul. Ada pelajar, saya pernah jumpa pelajar tu dia nangis sebab apa? Kan? 10 soalan terakhir dia bearing salah sebab dia kalut buat. Kamu bila kamu faham, kalau mungkin kamu tak pernah jadi kepada kamu. Bearing salah maksudnya dia punya OMR tu objektif dia letak A, B, C, D. Nampak? Bearing salah berlaku bila macam mana? Kan? 10 soalan terakhir dia kalut buat, dia macam enjak dah dia buat. Dia gelabah. Dia gelabah jadi macam mana? Dia nak bulatkan B, dia pergi bulatkan C. Dia bulatkan C, dia bulatkan D. Dia lagi. A jarang berlaku, A sebab depan sekali. Benda tu berlaku. Jadi 10 soalan. Bila dicek balik 10 soalan semuanya salah habis. Sayang. Jadi relax lah buat dalam exam, relax. Jangan kalut sangat. Okey. Tengok soalan nombor 18 seterusnya. Ini yang ditakuti juga ni. Antara topik-topik yang ditakuti iaitu indeks. Indeks pun sebenarnya dia duduk dalam komponen algebra juga. Komponen algebra. Soalan nombor 7 kita. Iaitu nombor 18 kat sini. Okay. Permudahkan. Dia bagi itu ada punca kuasa semua. Punca kuasa. M9, hati-hati kan, N3, sebab tu saya tulis jauh sikit, darab dengan M, N2, kuasa 4, per dengan, okay. Punca kuasa, M kuasa 5, N15. Tengok. Kadang-kadang macam-macam jadi jawapan ni. Macam-macam jadi. Okay. Sekarang kita tengok cerita dia dulu. Apa cerita dia? Apa yang ada? Bila kamu tengok betul-betul, dia kalau pecahan yang terbaik, jalan kerja dia, kita buat atas dulu, bawah dulu satu-satu. Contoh. Boleh. Kalau buat sekali boleh. Tapi saya guna sistem, saya buat satu-satu. Atas dulu, bawah dulu. Atas, M, punca kuasa 2, 9. Okey. Tulis M9 dulu. Punca kuasa tu maksudnya per 2. Macam tu. Punca kuasa tu maksudnya per 2. Okey, internet saya sangkut. Lag ke? Dia lag, bukan lag. Stop terus. Tiba-tiba mati pula internet. Ni dah okey ke belum?
Okey. Kamu nampak macam mana? Dia sangkut. Okey, kita sambung Jadi M9 ni kita tulis M9 dulu, punca kuasa per 2. Kan? Jumpa punca per 2, letak kuasa dulu. Dia kita panggil power root. Kan? Power root. N, lepas tu kita tengok M, jumpa M biar dulu. Cari M dulu. M ada 4 kat sini. 4 dia akan masuk, kurungan dia akan masuk ke dalam. Jadi kat sini kita akan tulis M kita 4. Saya tulis dulu situ. Okey. Kemudian baru N, susun N3 dan N8. Okey. Bawah sama je tadi. M kuasa 5 punca kuasa per 2. N15. Okey. Sekarang kita dah boleh buat dah, nampak? Okey. Atas M. 3 orang. Terus kita boleh kira dah. Macam mana nak kira? 9 per 2 campur 4 tolak 5 per 2. Macam tu. Itu cara kira dia. Okey. Untuk N pula sama juga boleh buat. N sama dengan 3 campur 8 tolak 15. Campur 8 tolak 15. Okey. Bila kamu ambil kalkulator, kamu akan dapat kat situ M kuasa 6 dan N kuasa negatif 4. Okey. Bila kita tengok jawapan, tak ada pula jawapan. Kenapa jawapan tak ada? Kuasa negatif diturunkan ke bawah. Jadi jawapan akhir kita yang ada dalam pilihan jawapan adalah M6 per dengan N4. Ini salah satu cara lah kita buat. Menggunakan konsep apa? Hukum indeks. Kita pakai hukum indeks. Yang mana hukum indeks dia kata kalau darab MA jumpa dengan MB dia sama dengan MA tambah B. Darab. Sama juga kalau MA per dengan sebut MA keluar AM. MA bahagi dengan MB sama juga dengan MA tolak B. Yang ni yang dia banyak pakai dalam indeks pun. Pakai yang ni banyak. Cuma punca kuasa, kena ingat. Punca kuasa adalah kuasa 1 per 2. Sebab tu saya letak kuasa dulu per 2. Kuasa dulu per 2. Okey. Jadi jawapan kita kat sini, kita akan dapat jawapan B. Okey. Ada gangguan internet ini kan. Saya tak tahu kenapa Okey. Kita teruskan soalan seterusnya. Okey. Soalan nombor 8. Tengok. Nombor 8 dekat soalan kita nombor 17 dekat modul ni. Okey. Diberi R sama dengan 5Q tolak 4P kuasa 2. Ungkapkan P. Okey. Ini senang. Ini kalau pelajar yang orang panggil yang memang suka math daripada awal, daripada kecil, dia memang algebra dia cekap. Soalan macam ni makanan dia lah. Kenapa? Bila dia nak P, dia akan jadi senang. Walaupun macam mana dia buat belah sini pun kita tak kisah sebab apa? P seorang je. Kalau P seorang je senang cerita dia. Yang susah kalau P ni ada ramai kat situ. Nampak? Kalau seorang senang, kita pindahkan dia. Syarat dia P tu yang kita nak tu mesti positif. Tengok, P ni negatif. Saya pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi 4. P kuasa 2 sama dengan 5Q. Kau tak ada P di sana. Dia kena pindah dia macam tu. Okey. Kemudian siapa dulu? 4 pindah dulu. 4 pindah dulu. Jadi P kuasa 2 sama dengan 5Q tolak R per 4. Okey. Dan last sekali P sama dengan kuasa 2 ni pergi sebelah dia akan jadi punca. Punca tu melibatkan semua sekali. Punca tu melibatkan semua. Okey, dia akan jadi punca semua sekali
5Q tolak R per 4. Bila kita tengok jawapan, tak ada. Nampak? Dalam ABC kita tak ada ni jawapan ni. Nampak? Kenapa? Sebab kamu tengok punca kuasa dia. Kita ada yang besar tapi dia bagi 2, salah. B salah. Sepatutnya 4. Okey? Kenapa? Dia pecahkan. Punca kuasa tu dipecahkan. Punca kuasa boleh pecahkan atas-atas, bawah-bawah. Bawah. Macam tu. Sebab tu jawapan dia akan jadi apa? Jawapan akhir kita akan jadi 5Q tolak R per punca kuasa 24 adalah 2. Kena hati-hati kan. Jawapan kita kat sini adalah C. Tengok. Okey. Negatif Pak bukan Fahida sebab dia melibatkan pindah darab kepada bahagi. Negatif ni dah pindah ke sebelah, dia dah jadi positif lah. Negatif dah pindah ke sebelah, dia jadi positif. Pindah ke sini, dia jadi bahagi, dia jadi positif. Okey. Boleh Fazila? Okey. Okey, teruskan. Kita tengok soalan nombor 9 kita. Nombor 20 kat saya ni. Alamak, telajak. Saya besarkan. Okey. 9. Tengok soalan kita. 20 kat modul ni. Ekspres, ungkapkan 1 tolak 2W per dengan 4W tambah 5 per 12W. Yang ni saya bagi ni sebab apa? Ni sebab apa? Kamu dah nak bagi kamu rasa. Kan? Bagi pelajar yang dia kadang-kadang dia rasa dia lemah bahagian ni, dia dah nampak dah. Kenapa? Tadi kita dah buat. Soalan macam ni dah jumpa dah tadi. Jadi kamu kena dah nampak hint dia. Iaitu hint dia apa? Pecahan ada tambah tolak. Bila pecahan tambah tolak, konsep dia apa? Samakan bawah. Itu konsep dia. Samakan bawah. Bila macam ni kamu tengok apa dah sama cikgu? 4, 12W. Yang tak sama 4 dengan 12. Siapa kecil? 4. Boleh tak 4 jadi 12? Boleh. Macam mana 4 jadi 12? Darab. Darab apa? Kita darab dengan sebelum darab letak bracket. Darab dengan 3. Bila bawah dapat 3, atas pun dapat 3. Macam tu. Dia sangkut lagi dia memang. Aduh, bahala ni kau ni. Hey. Okey. Jadi bawah dah sama. Kita tengok per dah jadi 12W. Jadi kita pergi ke atas. Kurungan kita dah boleh kita kembangkan. Ia akan jadi 3 tolak dengan 6W tambah 5. Dah jawapan. Dia sebab soalan objektif. Jalan kerja kita suka hati. Turun kejap ke kanan, kejap ke bawah, kejap suka hati kita. Kan? Jadi saya akan tulis yang mana? Sebab W ni negatif dia kat belakang lah. 3 campur 5, 8 tolak 6W per dengan 12W. Okey. Kalau soalan ni, kalau soalan ni dia jahat lah. Soalan ni jahat. Dia akan buat pilihan ni dalam ABC tu. Okey? Benda dalam ABC tu ada benda ni. Tapi soalan ni agak baik. Sebab yang jawapan ni tak ada dekat ABC. Sangkut ni. Kenapa sangkut banyak hari ni?
Okey, sambung. Dah okey kan? Aduh, internet ni dia macam gelombang kan. Mungkin gelombang tu, mungkin dalam gelombang tu ada jin sekali. Okey, kat sini kamu tengok nasib baik jawapan objektif. Kalau dia jahat soalan ni, dia ada benda ni dalam objektif. Kamu pun pergi letak salah. Dia nak pecahan dalam bentuk termudah. Kita boleh pemudahkan lagi sebab 8, 6 dan 12 adalah CP2. Jadi boleh kecilkan. CP2 maksudnya semua bahagi 2, kita akan dapat jawapan kita 4 tolak 3W per dengan 6W. Okey, itu jawapan kita kan. Jawapan kita yang mana? D. Okey, tengok betul. Boleh? Okey, saya minta maaf lah ada gangguan ini, tak apa. Teruskan dulu tengok. Kita tengok soalan seterusnya nombor 10. Okey. Yang ini pun agak mudah juga, boleh. Sebenarnya biasanya kita dah buat banyak soalan ni, kamu pun dah rasa dah. Kamu tengok soalan, senang macam tu. Kan? Okey. Sama dengan K per 3 tolak 4, cari nilai bagi K. Ini persamaan linear macam tadi. Kalau linear cara saya senang je, pecahan dulu. 3 ni kita kena hapuskan dia dengan cara kita darab pada semua. Jadi saya pas kat 4, pas kat K, pas kat 1. Anak panah tu menunjukkan darab. Okay. Dia akan jadi apa? Akan jadi 3 tolak 3K sama dengan K tolak 12. Semua kita kira. Sekarang kita kumpulkan K. Belah mana nak kumpul K? Negatif pergi sini jadi positif. Saya kumpul belah sini. Dia akan jadi K campur 3K. K campur 3K akan jadi 4K. 3 campur 12 akan jadi 15. Okey, kita potong 4, dah siap. Jawapan kita terus dapat D. Saya harap lepas ni, walaupun boleh pakai kalkulator, ramai pelajar akan cuba jawab dengan cara manual. Dia seronok buat. So, linear equation, bila kau dalam banyak soalan lain pun ada banyak linear equation. Bila kamu dah biasa buat linear equation, kamu akan rasa bahawa matematik kamu makin gempak. Cuma makin gempak cerita dia. Okay? Jom kita tengok soalan seterusnya. Wow. Indeks lagi kan? Jom kita tengok soalan indeks. 10. 11. Indeks. Okay, apa cerita indeks kita ni? Nombor 23 kan? Saya tulis nombor 11 sebab soalan saya nombor 11 kan? Okay. Pemudahkan kurungan 27 P kuasa 3 1/3 darab Q kuasa 2 per dengan 9 darab dengan P kuasa 4 Q kuasa negatif 2 kuasa negatif 2. Wow, dia punya cerita kan? Tapi kali ni saya nak ajarkan buat trik. Trik maksudnya saya akan buat ni dulu. Tengok. Ini jawapan objektif dia A 3Q kuasa 2 per P kuasa 9. B 3P kuasa 9 per dengan Q kuasa 2. C Q kuasa 2 per 3P kuasa 9. Dan jawapan D dia adalah P kuasa 9 3Q kuasa 2. Okey. Jadi apa kita buat? Kita kira benda satu-satu. Contoh, saya kira nombor dulu. Nombor dulu saya kira. Bila saya kira nombor, saya akan keluar ambil nombor je. Saya buat asing terus. Asing. Ini jalan kerja objektif je boleh buat macam ni. Subjektif tak boleh. Asing. 27 kuasa 1/3. Habis cerita nombor. Bawah per dengan 9. Nampak? Itu cerita dia kat situ. Boleh? Bila kamu buat macam ni cerita dia, kamu ambil kalkulator, kamu tekan kalkulator benda ni, kamu akan dapat jawapan dia 1/3. Nampak? Jadi maksudnya jawapan kita 3 mesti kat bawah. 3 dekat bawah. Okey? Mana 3 kita? Ni salah dah. Nampak? Yang ini salah juga. Jadi jawapan kita antara C ataupun D. Tinggal. Okey? Bila saya ni, kita boleh pilih satu huruf lagi. Suka hati kamu pilih mana? Nak buat P ke nak buat Q, suka hati. Kita boleh buat asing cerita dia kalau indeks ni. Contoh saya nak ambil Q. Saya nak ambil Q, saya letak Q kat atas saya 2. Bawah ni darab masuk.
Ni darab masuk. Negatif 2 darab negatif 2 akan jadi Q4. Bila kamu tengok Q4 maksudnya apa? Lebih dia dekat bawah. Lebih dia dekat bawah. Bila kita tolak akan dapat negatif 2. Jadi lebih kat bawah. Jadi jawapan kita sebenarnya adalah 1/Q kuasa 2. Q lebih kat bawah. Okay, jadi jawapan kita Q mesti kat bawah. Jawapan kita mana? D. Ini maksudnya indeks ni boleh buat asing-asing. Sebab apa? Soalan objektif. Kalau subjektif kau jangan buat macam ni. Subjektif pergi buat asing-asing. Tapi boleh juga asing-asing. Ikutlah. Ikut pemeriksa lah macam mana. Dia pun pemeriksa tengok, wish, budak ni buat asing-asing tapi jawapan lah dia akan cantum balik. Macam tu. Okey. Itu contoh nombor 11 macam ni. Boleh pecah-pecah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Cikgu. Ya? Kan 27P kuasa 3 dengan 1/3 tu. Kalau macam yang soalan asal, kalau kita masukkan 1/3 tu, 27 tu efek sekali ke dengan 1/3 tu ataupun P sahaja? Tak, dia dua-dua ni. Sebab tu 27 dapat 1/3. Nampak? Sebab tu 27 jadi 1/3. Dia macam kurungan. Masuk dalam kurungan kan dapat semua. Betul tak? Bila kita masuk benda dalam kurungan, siapa ada dalam kurungan tu semua dapat. Baik, cikgu. Terima kasih. Boleh. Okey, sama-sama. Ya. Tapi ini satu lagi saya lupa beritahu. Tekan kalkulator jaga-jaga ni. 27 kuasa 1/3. Kamu kena tekan ni. Okey. Kuasa 1/3 tu kena dalam bracket. Kalau kalkulator biasa lah yang macam saya warna hitam tu. Kau tidak jawapan lain jadi dia. Lain dia bagi jawapan kamu. 27 kuasa ni. Okey. Untuk kalkulator yang menggunakan kuasa yang ini, kuasa yang sebelah sini, kalau pecahan ataupun nombor negatif mesti letak dalam kurungan. Takut nanti jawapan kalkulator bagi tapi lain dia jadi. Okey? Jaga-jaga. Tekan kalkulator. Tengok soalan nombor 12 untuk kita kat sini. Soalan dia bagi apa? Pecahan lagi sekali. 2 15Y tolak dengan tak nampak. 5 campur X per dengan 3XY. Bila kamu dah biasa buat, kamu dah tahu, kamu akan nampak bahawa kan, kalau soalan tu melibatkan tambah tolak sebenarnya boleh buat dengan mudah, tak ada masalah kan. Tambah tolak dah cam dah. Jadi kita dah tahu dah, tambah tolak aja apa nak buat? Samakan pembawah. Nampak? Bila sama bawah kita tengok kat sini ada apa? Kurung. Kan? Okay, kurung. Saya kurung semua. Okay. 15. Sini 3. Maksudnya tak cukup apa? Kena darab 5. Tak dapat. Ni dapat, sini pun dapat. Macam tu. Okay. Y. Okay, tak ada masalah. Tapi sini ada X, sini tak ada. Kita letak X. Letak depan. Letak. Selesai masalah. Itu cara kita buat apa? Samakan bawah. Soalan ni form 3 punya. Tapi dalam SPM ditanya lagi. Okay. Per bawah dah sama. Iaitu kita dah dapat apa? 15XY bawah kita. Sebab sini pun 15XY, sini pun 15XY dah sama. Atas apa? 2X. Tolak. Tengok hati-hati. Hati-hati masuk ni. Nampak? Bila tolak ni, saya selalu buat macam ni. 5 kali 5, 25 campur 5X. Saya buat satu kan. Okay, lepas tu baru negatif masuk. Okay, baru negatif masuk, dia akan jadi kat situ 2X tolak 5X tolak 25 per dengan 15XY. Macam tu. Okay, sekarang apa jadi? Bawah 15XY. Atas 2 tolak 5. Jadi negatif 3X. Tolak 25. Nampak? Kamu tu nampak jawapan dia kat situ. Kan? Terus kita tengok jawapan kita adalah A. Hati-hati kan? Soalan dia. Jangan potong pula X dengan X ni. Dah pergi potong huruf habis. Nak potong kena 3-3 ada. Kan? 3-3 ada. Nombor pun kalau nak potong kena 3-3 boleh potong.
Kalau seorang tak boleh potong, tak boleh. Okey? Soalan nombor 12. Teruskan. Saya target boleh habis semua ni, insya-Allah. Nombor 21 kat situ. Soalan 21 ni nombor 13. Muka surat 13. Kalau nombor 13 tu biasanya muka surat 13 hari ni. Okey. Tengok. Diberi 5 sama dengan 1/2 punca kuasa 2, 5 tambah 2x per dengan y. Soalan dia apa? Ungkapkan x. Maksudnya jawapan akhir dia nak macam ni. X apa? Dekat objektif pun ada, dia bagi tahu. Siapa nak pindah dulu? Yang ini penting. Okay? Bila kita nak pindah, kita kena tengok orang luar dulu. Contoh, 2. Pergi dulu. Yang jadi 10. 1 tak payah. Dia tak ada hal. Yang tinggal 5 tambah 2x per dengan y. Yang kita nak x. Jadi kita kena pindahkan y 2, 5, punca. Siapa dulu? Jadi pagar besar dululah. Buka pagar besar dulu. Punca kuasa. Potong pergi sebelah jadi kuasa. Yang tinggal adalah 100. Dia dah beranak dah. 100. 5 tambah 2x per dengan y. Sekarang kamu dah nampak kan? Nampak? Y pula pergi. Dia akan jadi 100 y sama dengan 5 tambah 2x. Siapa pula turn? 5 punya turn pula pergi sebelah. Dia akan jadi 100 y tolak 5 sama dengan 2x. Kan? Last kali 2 pergi. Dia bahagi bawah. Jawapan kita akan dapat x sama dengan 100y tolak 5 per 2. Tengok jawapan tak ada. Nampak? Kenapa tak ada? Dia pecahkan. Dia asing-asing pula jawapan dia. 100y tolak 5 per 2 per 2. Dia pecahkan. Bila dia pecahkan, kita ikut. Sebab kita nak jawapannya, soalan ni objektif. Kita kena cari juga macam mana pun. Jawapan akhir kita akan dapat ni, bahagi ni akan jadi 50y tolak 5 per 2. Okey? Jawapan kita adalah D. Itu kena buat pelan-pelan, tak apa, pelan-pelan. Kamu tengok saya ajar, memang saya satu-satu saya cerita. Bila kamu dah biasa, dalam exam, 10 saat je. 10 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saat. Cikgu ada budak tu nampak sangat menipu cikgu ni. Tak apa kamu cuba buat. Boleh. Kalau dah biasa sekejap je. Kamu pun tak sedar. Okey? Teruskan. Nombor 23. Nampak? Ni kamu dah nampak idea dia tadi. Kalau jumpa soalan indeks, kita boleh buat asing-asing. Kita boleh buat asing-asing. Nombor apa? Sudah lupa dah. 14 Okey. Ringkaskan. 3y kuasa kosong darab dengan 4x negatif 2y 5 per 2. Soalan tu dia akan buat sampai kamu tengok rasa macam wah, kibat. Tak ada kibatnya. Dia boleh buat asing-asing. Tak ada hal. Nampak? Buat nombor dulu. Saya silap buat nombor dapat jawapan dah. Buat nombor dulu. Nombor siapa? 3. Darab. Nampak? Siapa? 4. 4 kuasa berapa? Ni masuk. Bila dia masuk ni, y dapat, x dapat, 4 pun dapat. 3 dapat. Jadi 4 kuasa 5 per 2. Okey, ambil kalkulator tekan. 3 darab 4 kuasa kurungan 5 per 2. Tekan. Kamu tekan je, kamu terus dapat jawapan dia 96. Betul? Cuba try. Okey. Terus dapat 96. Bila dapat 96, automatik kamu tengok jawapan kita tu antara B ataupun D. Okey? Antara B ataupun D. Kita buat satu huruf lagi. Pilih huruf mana nak. Okey. Ada pelajar cikgu, kita buat Y. Janganlah buat Y ramai. Y ni ramai. Ambil X dah seorang je. Sebab tak payah ramai. Seorang je. Y perlu buat tak payah. Kita dah dapat dah jawapan kita. Jadi saya ambil X saja dulu. X negatif 2 jumpa dengan 5 per 2.
Nampak? Bila kita potong yang tinggal negatif 5. Apa maksud negatif 5? Negatif 5 maksudnya X kat bawah. Negatif 5 maksudnya X kat bawah. Jadi kita dah jumpa 96 tadi kat atas. Kemudian X kat bawah 5. Y kita tak buat pun. Nampak? Mana jawapan kita? B. Teruslah B. Tak perlu buat apa-apa pun. Kita kena pandai pilih. Bila buat objektif macam ni cerita dia. Subjektif tak boleh tinggal macam ni. Salah lah. Kan? Objektif boleh. Sebab bila objektif, kita ada teknik. Kita tak nipu. Kita tak tiru orang. Kita buat sendiri. Nampak? Okey? Teruskan lah. Ni kamu boleh nampak. Bila jumpa indeks yang pelik-pelik, kita boleh pecahkan. Tapi saya pecahkan nampak. Bila saya pecahkan biasanya melibatkan darab bahagi. Ya. Tambah tolak ada kacau. Itu cerita lain. Okey? Teruskan. Soalan seterusnya. Nombor 15. Tengok. Yang ini yang senang sebenarnya dalam exam kamu kalau jumpa soalan factorize macam ni, kan? Dia kata faktorkan selengkapnya 4A kuasa 4 B tolak 36 A kuasa 2 B kuasa 3. Kenapa saya ambil soalan ni bagi kamu juga? Padahal soalan ni tak susah mana pun. Kan? Kenapa? Sebab soalan ni bila dalam exam, bila kita panik ataupun gelabah masa jawab exam tu, kita tengok kuasa 4, alamak tak belajarlah faktor kuasa 4, mula dia mula mengarut tu. Relax. Sebenarnya kan? Bila apa maksud faktor? Faktor maksudnya kita keluarkan benda yang boleh disamakan. Faktor bagi dia. Contoh kat sini, kita tengok 4 dulu dengan 36. 4. Faktor maksudnya bahagi saja. Bila kita keluarkan 4 maksud kita bahagi. Bahagi 4, bahagi 4. Boleh tak bahagi 4? Kalau boleh, apa yang tinggal? Macam tu. Itu cerita dia. Saya keluarkan 4. Okay? Bila saya keluarkan 4 kat sini, yang tinggal habis. Sini habis. Tolak tetap ada. 36 per 4 is 9. Dia dah nampak hint dah. Dia dah nampak hint dia sikit-sikit dah. Kan? Okay. A pula. A kuasa 4, A kuasa 2. Kena keluar yang kecil. Siapa kecil? A kuasa 2 keluar. Bila A kuasa 2 keluar, 2 dah keluar, tinggal 4, 2 dah keluar. Tinggal apa? Tinggal lagi 2. A kuasa 2 keluar, habis. Tak ada dah. Okay? B dengan B kuasa 3. Kita keluarkan B. Bila kita keluarkan B, sini habis. Habis. Yang ini, tinggal lagi B kuasa 2. Ini kamu tengok. Okay? Bila kamu tengok soalan macam ni, kalau kamu jawab soalan dia untuk A, kamu kena tipu trik dia. Dia dah kena trik. Kan? Jawapan dia bukan A. Kenapa? Ingat. Kuasa 2 tolak bahaya. Kuasa 2 dengan kuasa 2, kalau tolak tengah-tengah, dia boleh jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 yang tadi tu. A tambah B, A tolak B. Kena hati-hati. Nampak? Tengok, dia boleh faktor lagi. 4A kuasa 2B. Yang ini boleh faktor jadi 2 kurungan. A kuasa 2. A kali A. 9. 3 kali 3. B kuasa 2. B kali B. Negatif. Positif, negatif. Itu yang selalunya pelajar salah buat. Dia pergi jawab terus A habis. Kamu kena cap. Kuasa 2 dengan kuasa 2. Kuasa 2 kalau tambah tak ada masalah. Kalau tak tolak, tengok betul-betul. Dia boleh pecah lagi. Okay? Jawapan kita sebenarnya adalah C. Bukan A. Hati-hati ke situ kan. Okay? Kita pergi ke surat seterusnya. Tengok. Yang ini pun dah cekap dah ni. Dah cekap dah. Kan? Tengok. Nombor 20 kat situ. Muka surat 16 saya. Situ. Soalan dia. Ungkapkan 3 tolak M per M kuasa 2 tolak P kuasa 2. Kamu tengok ni dah cakap dah. Dah tahu. Tak boleh tipu dah. 2 per M tolak P. Tadi mula-mula kalau bagi soalan ni memang jam. Sekarang dah cakap. Nampak? Yang ini dah boleh pecah dah. 3 tolak M per. Boleh pecah 2 dah. Kuasa 2 tolak. Jadi M, P, P. Negatif tambah tolak. Sini tolak 2 per M tolak P. Nampak? Okay. Sebab dia tolak,
kita kena samakan bawah. Bila kita samakan bawah, sini M tolak, sini M tolak, yang tak cukup M tambah. Soalan ni kita dah buat sebenarnya tadi, tapi bentuk lain. Sebab tu soalan dalam SPM ni dia ulang-ulang aja, sistem dia, bentuk dia. Ini kita dah nampak lah. Okay. Jadi jawapan kita macam mana? Kita bawah dah sama. Apa bawah kita? Kalau kita tengok dekat jawapan objektif dia, dia dah jadikan semula sebagai M kuasa 2 tolak P kuasa 2. Dah sama. Saya tulis balik lah sebab benda ni. Sebab atas apa? 3 tolak M. Okay. Tolak. Tolak kurungan. Kembangkan. 2M tolak 2P. 2M tolak 2P. Kembangkan. Dibawa ke kanan. Senang. Ni M kuasa 2 tolak P kuasa 2. 3 tolak 3 seorang-seorang lah. Tolak M tolak 2M. Tolak M tolak 2M. Tolak 1 tolak 2. Tolak 3M. Tolak 2P. Tolak akan jadi tambah 2P. Siap. Okey, mana jawapan kita? Yang paling last sekali, iaitu D. Saya harap kamu dah boleh buat ni sebab soalan ni dah jumpa 2 kali dan soalan ni sebenarnya bukan mudah. Bukan mudah kan? Nampak macam senang. Sebenarnya kalau kali pertama jumpa kadang-kadang skip. Okey, kita teruskan. Nombor 21. Sampai dah muka surat 17. Saya pun dah tak tahu, dah lost muka surat dah. Okey. Diberi P tolak 3Q tolak 4 sama dengan 5Q. Soalan ni cari nilai Q apabila P sama dengan 6. Okey, ini kita ganti je sebenarnya. Soalan ni tak ada masalah, ini senang. Okey, cuma kurungan kembang dulu. P tolak dengan 3Q campur 4 sama dengan 5Q. Q kumpulkan. Jadi P kita dah boleh ganti dah. 6 campur 4 sama dengan 5Q ni tolak saya potong. Pergi sini jadi tambah 3Q. Jadi akan dapat 8Q. Potong 8 turun bawah. Bila kamu dah biasa, kamu dah boleh laju dah. InsyaAllah. Okey. Cuba tengok. Boleh? Okey. Apa jawapan kita jadi? 10/8. Ada tak jawapan? Tak ada. Dia kecilkan. Dia kecilkan CP2. Jadi jawapan kita adalah 5/4. 5/4 C. Kalau kemudian jalan kerja saya, jalan soalan objektif. Jalan kerja tak susun pun. Kejap sini, kejap turun ke kanan, ke kiri. Kan? Sebab apa? Soalan objektif. Sebab tu je. Okey? Nombor 17 dah. Saya laju sikit sebab soalan banyak lagi ni. Nombor 24. Page berapa? 18 kan? Okey. Tengok. Permudahkan. M kuasa 2, N kuasa negatif 6, kuasa negatif 1/2 bahagi dengan 2M kuasa 4, N kuasa negatif 5. Dia dah trik dia pakai bahagi ni pula kan. Tapi tak ada masalah. Kan? Bila kamu dah faham cerita dia, benda ni boleh asing. Boleh asing kira dia. Nampak? Jadi nak bagi senang, kita tengok. Kita susun dulu bagi cantik. Kan? Ni masuk. M masuk akan jadi negatif 1. N masuk darab negatif 6 darab negatif 1/2 akan dapat 3 per. Sebab jawapan per, saya jadikan per. Okey. 2 M4 N negatif 5. Dan bila kamu tengok 2 kat bawah. Okay, 2 dekat bawah. Jawapan kita B ataupun D. Jadi macam tadi sama, kita boleh pilih mana kita nak. Nak buat M ke N, tak ada masalah. Boleh aja. Contoh kalau kita nak buat apa? Buat semua pun tak apalah kan. Okay. M negatif 1, kita turunkan ke bawah. Negatif 1 jumpa dengan 4, dia turun ke bawah. Dia negatif, turun ke bawah, dia akan jadi positif. Okay. Jadi dia akan bercantum menjadi, bawah dia akan jadi 2M5. Negatif ni pula naik ke atas, dia akan ditambah.
Bila dia tukar tempat, dia tukar simbol. Negatif akan jadi positif. Jadi N kita ke atas 8. Jadi jawapan kita yang mana? N8, 2M5, jawapan akan dapat B. Okay? Jawapan saya tak penting. Saya nak kamu nampak bahawa soalan ni sebenarnya dalam exam kita boleh skor. Bukan kata soalan ni senang. Tak, soalan susah. Kan? Tapi kamu nampak, oh boleh skor. Boleh skor. Itu kita nak. Okay? Next. 19. Tengok. Yang ni saya suka ni. Dia punya faktor dia. Kan? M kuasa 2 N X tambah M N kuasa 2 Y tambah M X kuasa 2 Y tambah N Y. Salah. N X Y kuasa 2. Wow. Selalunya kalau jumpa benda macam ni, jam tinggal. Nampak? Ini kali ni kita cubalah buat lebih kurang kan. Okey, apa saya buat sebenarnya kat sini, saya akan cuba pairkan dia. Saya cuba pairkan dia, iaitu ada 4, kita potong 2. Kita potong 2 lah. Dia kena cuba, dia kadang-kadang disusun suka hati dia, kita kena cari pair dia dulu. Biasanya saya cari dia macam ni, saya try je. Saya try dulu. Contoh kat sini apa saya try? M dengan M ada. Jadi maksudnya saya boleh faktorkan M. N dengan N ada. Saya boleh faktorkan N. Jadi kita tengok apa yang tinggal. Nampak? M ada 2. Dah keluar 1. Tinggal lagi 1. Nampak? Okay. N dah keluar. X tinggal. M dah keluar. N baru keluar 1. Ada 1 lagi. Y tinggal. Nampak? Dah. Sing. Belah sini pula. Sama konsep dia. Okey, siapa kita keluarkan? Kita keluarkan M juga. M tak boleh. M tak boleh keluar. Kali ni keluar X pula. X. Sebab X dengan X ada. Bila X keluar, M tinggal. Okey. Kemudian Y, okey, Y boleh keluar. Y nanti. Y boleh keluar. Jadi XY keluar. Kan? Y habis. X tinggal lagi 1. Campur. N tinggal. X keluar. Y tinggal. Okey. Jawapan kita kalau kamu tengok, ini dengan ini mesti dapat sama. Kalau dapat sama, betul lah kita buat. Jadi yang tinggal, yang luar satu geng, yang dalam satu geng. Iaitu akan jadi M, N campur X, Y. Yang dalam satu geng. MX campur NY. Ini jawapan kita. Itu cara kerja dia. Kita, kalau ada 4 dia bagi, kita try potong 2 dulu. Okay? Kalau tak dapat juga, mungkin dia susunan dia terbalik. Kita ambil Muhammad ni, tukar tempat. Mungkin jadi. Okay, jawapan kita yang mana kat sini? Keras pula. Tiba-tiba keras. Okay. MN campur XY. Mungkin saya susun terbalik kot. Tengok. Okey, ni kat depan, ni kat belakang. Jawapan B. Okey. Boleh? Okey. Kita tengok, perhatikan. Seterusnya 20. Okey. Tak naik, sangkut. Ingat dekat rumah sangkut. Dekat ofis pun sangkut. Sikit lagi. Janganlah kacau internet. Sikit lagi nak buat ni. Tolong budak-budak ni nak exam ni. Okey. Diberi punca kuasa 2X tolak 3Y per 2 sama dengan punca kuasa 2X Y per dengan 4. Okey, soalan dia. Kemudian apa dia nak? Dia nak soalan dia. Ungkapkan X. Dia nak X. Dia jadi sebab X dah lah punca sini. Okey, jadi untuk soalan macam ni biasanya apa kita buat?
Kita follow je step kita yang saya dah ajar kamu tu. Langkah pertama, pecahan ni. Nampak? Pecahan ni dulu. Okey? Jadi apa saya buat? Sini 2, sini 4. Pecahan. Jadi kita boleh darab silang pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak darab silang pun boleh. Kan? Kalau kamu buat cara darab silang, tak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah kita naik seorang-seorang dulu. Contoh, saya naik yang besar dulu. 4 akan naik. Bila 4 akan naik kat sini, dia mati dengan 2. 2 tak payah naik. Macam tu. Okey? Yang tinggal adalah kurungan. Bila kurungan yang jadi 2 punca kuasa 2x tolak 6y sama dengan punca kuasa 2x y. Kamu kena jadikan pada ketika ni punca kuasa 2x ni sebagai satu unknown. Jangan pisahkan dia. Nampak? Kumpulkan dia. Jadi bila kita kumpulkan dia, kita akan dapat kat sini contoh 2 punca kuasa 2x, sini tolak punca kuasa 2x y sama dengan 6y. Macam tu. Yang tak ada x pindah sebelah. Kita kumpulkan. Bila kumpul, kita faktor. Konsep sama. Lepas kumpul faktor, yang tinggal apa? 2 tolak y sama dengan 6y. Okey? Kat sini, nampak? Saya dah boleh guna konsep apa? Potong, turun bawah. Benda ni kita ulang-ulang step dia. Yang tinggal punca kuasa 2x sama dengan 6y per 2 tolak y. Yang kita nak x. Last kali kita potong kuasa 2 kan semua. Tengok jawapan. Apa jadi? Okey? Tengok. Kuasa 2 kan semua kan? Okay. Ada tak kuasa 2 semua? Tak ada. Dia pecah 2. Bila dia pecah, atas kuasa 2, bawah kuasa 2. Ini akan jadi 6 kuasa 2, 36. Y kuasa 2, Y kuasa 2. Bawah tengok jawapan, dia tak kembangkan. Jadi 2 tolak Y kuasa 2. Jawapan kita adalah B. Okey? Saya nak kamu tambah keyakinan kamu untuk menjawab soalan algebra. Saya tengok dalam silibus baru KSSM ada lebih kurang 8 atau 9 algebra komponen dalam soalan objektif yang 40 soalan. Okey? Kita teruskan sikit lagi. Okey, ini jumpa pecahan yang mudah. Soalan pecahan. Tengok. Soalan ini dia kata ungkapkan 5n per 2m tolak 3m tolak 2 per dengan 6n. Dalam pecahan bentuk termudah. Dah banyak kali kita buat. Ingat, tolak. Bila tolak apa? Samakan bawah. Bila samakan bawah, kalau tengok pelik-pelik macam ni, tak ada masalah, kurung semua. Semua sekali kau kurung. Sebab apa? Kenapa perlukan kurungan? Hati-hati, ada tolak. Bila ada tolak, sebab tu saya selalu kurungkan. 2, 6. Di sini 3. Dia dapat bawah 3, atas pun 3. Dapat. Okay. Kemudian ini M. Ini ada N. Kita letak N. Okay. Letak belakang pun tak apa. Letak belakang pun tak apa. Tak ada masalah. Nampak? Yang penting bawah. Tengok. Okay, sekarang tengok belah sini pula. Nombor 6. Sini pun dah 6. Cantik. N ada N. Sini M tak ada. Letak N. Tak belakang pun tak apa. Tak ada masalah. Dia tak ada hal. Masa kita tulis balik bawah tu penting. Okay. Jadi bawah sekarang dah sama. Iaitu 6MN. Atas yang apa jadi? 15 N kuasa 2 tolak, yang ni saya kembangkan. Tolak saya kembangkan. M masuk 3M kuasa 2, M masuk tolak 2M. Negatif tak masuk lagi. Kan? Untuk keselamatan. Kemudian kita tengok apa jadi. 15N kuasa 2 tak ada kawan. Tolak 3M kuasa 2 tak ada kawan. Tambah 2M. Per dengan 6MN. Sekarang kita tengok. Ada tak jawapan yang macam ni? Okey, dah selesai situ. Boleh? Kadang-kadang boleh faktor lah. Itu pelik. Tapi ini soalan ni tak ada. Dia tak bagi. Ini jawapan dia itu saja.
Okey, nak potong pun tak boleh. Kan? Jawapan kita untuk yang terakhir jawapan A. Okey, itu habis soalan objektif saya bagi kamu. Kan? Dan saya bagi satu bonus soalan sebenarnya kat situ. Kan? Kalau kamu tengok soalan bahagian C, itu saya bagi sebenarnya kalau sempat kita bincang, kita tengok sekejap. Soalan format baru exam kamu. Kamu tengok markah dia, 15 markah. Soalan tertinggi markah dalam paper 2 bahagian C. Okey? Sekejap saya bagi. Tengok. Okey, kita tengok dulu contoh. Dan bahagian C, dia sebenarnya dibagi 2 soalan. Pilih satu. Dua-dua soalan tu 15 markah. Pilihlah topik dia, saya pun tak tahu. Macam-macam topik masuk. Kan? Cuma ramai yang target topik-topik dia melibatkan topik baru. Salah satunya topik baru, iaitu topik melibatkan apa? Cukai, insurans, semua tu mungkin dia ada. Tapi bukan semualah. Dia akan bahagi-bahagikan. Kan? Okay? Contoh soalan ni, ini tak ada. Ini soalan ni dia adalah berkaitan dengan persamaan garis lurus. Okay? Raja 7 menunjukkan sebahagian peta bagi sebuah pekan kecil. Rumah Daniel terletak. Dia sebenarnya benda ni dia buat dalam bentuk plan rumah. Tapi dalam bentuk koordinat sebenarnya. Kan? Okay? Jadi kita ambil gambar tu. Saya ambil gambar tu. Saya akan buat cross macam tu je. Okay? Dalam jalan kerja kamu boleh buat benda yang sama. Okay? Contoh kedai buku. Books. Kita boleh buat dengan kedai buku B. K2, kemudian pasar mini M. 21, saya tak pernah nampak. Rumah Daniel D. -4, -5. Rumah Surih S. 1, -4. Okey, lebih kurang pakai spek ni. Okey, Raja 7 menunjukkan sebahagian peta bagi sebuah pekan kecil. Rumah Daniel terletak -4, -5. Rumah Surih terletak 1, -4. Lokasi pasar mini dan pekan buku memang dah ada bagi siap dah. Diberi bahawa terdapat 2 jalan lurus yang menyambungkan rumah Daniel ke pasar mini dan rumah Suresh ke kedai buku. Okey, apa soalan dia? Cari persamaan A1. Cari persamaan garis lurus yang mewakili jalan lurus rumah Daniel ke pasar mini. Kan? Persamaan garis lurus. Markah senang soalan ni boleh buat. Persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Kita cari M dulu. Kecurunan. Apa formula kecurunan? Kecurunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Saya masukkan. Kalau kat sini saya ambil yang atas ni. Yang ini X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Jadi kita susun. 1 tolak -5 per dengan 2 tolak -4. Kita akan dapat kecurunan kita 6/6 sama dengan 1. Okey, jadi kat sini kita akan dapat Y sama dengan 1X, saya tak tulis, tambah C. Okey, nak dapatkan C, masuk mana-mana koordinat yang kamu rasa mudah. Contoh kita masuk yang ni sebab tak ada negatif. Jadi saya akan masuk Y dia 1, X dia 2 tambah C. Jadi C akan dapat 1 tolak 2 -1. Okey, jadi jawapan kita kat sini adalah Y sama dengan X tolak 1. Untuk persamaan ni kan. Di sini. Okey. Untuk soalan satu, berapa markah dia bagi? Tengok. Dua-dua tu 6 satu lagi. Okey. Kamu dah sempat ambil Kalau kamu salin tak perlu pelan-pelan, tak salin ni kamu boleh tengok recording balik sebab kita nak kejar masa sikit Okey, nombor 2 Okey. Nombor 2, soalan dia diminta apa? Cari persamaan garis lurus mewakili garis lurus rumah Suresh ke kedai buku.
Jika pintasan Y bagi garis lurus tersebut ialah negatif 3. Seterusnya cari nilai K. Okey, dia bagi cari persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Kemudian dia bagi, dia kata pintasan Y. Siapa pintasan Y? C. Sama dengan negatif 3. Seterusnya cari nilai K. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok, kita kena dapatkan dia punya apa? Kecerunan. Kecerunan sini kan. Okey. Cuma dia bagi kat sini persamaan dia macam ni. Dia nak cari kecerunan, kita tak boleh cari kecerunan. Kita kena gunakan K sebagai persamaan. Jadi saya akan gunakan K sebagai persamaan sama. Jadi X1, Y1, sini X2, Y2. Okey, jadi M sama dengan Y2 tolak negatif 4 per dengan kat sini K tolak dengan 1. Jadi kita akan dapat M dia sama dengan 6 per K tolak 1. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan 6 per K tolak 1 X tambah C. C dia dah bagi negatif 3. Nampak? Okey. Sekarang ni soalan suruh cari K. Nak cari K, kita kena masukkan mana-mana koordinat kita. Kita masukkan koordinat kita. Contoh saya masukkan koordinat yang 1, negatif 4. 1, negatif 4 kita akan dapat K kan. Okay. Y kita negatif 4. Okay. X kita adalah 1. Sekarang kita kena selesaikan algebra ni. Yang ni algebra tadi kita dah belajar. Saya akan buat pecahan. Bila pecahan ramai macam ni, kita akan pindah dulu. Jadi kita akan dapat negatif 3 pergi sebelah akan dapat negatif 1. 6 per K tolak 1. Okay. Tak muat. Ni pergi ke sebelah sini. Tukar tempat. K tolak 1 sama dengan 6 per negatif 1, negatif 6. Jadi K kita akan dapat negatif 5. Ni kamu tengok balik Mari. Nanti kita tengok macam mana pengiraan algebra yang tadi kita dapat ulang kaji sikit. K dapat negatif 5. Jadi jawapan soalan dia sebenarnya, soalan gaya sini dia suruh cari persamaan gaya lurus. Jadi kita dapat persamaan gaya lurus dulu. Y sama dengan K dah ada kan? Bila K negatif 5, kita akan dapat negatif 1 kat situ. Tolak 5. Tolak 5 pula. Tolak 3. Okey? Itu soalan dia. Soalan B. A habis. Kita pergi kat B pula kan. Okey. Sekejap. Saya padam Persamaan dia. Tulis dulu. Ini 6 markah dah. B. Menggunakan kaedah metrik, cari koordinat bagi titik persilangan antara dua jalan lurus yang menyambungkan rumah Daniel ke pasar dan rumah Suresh kedai buku. Okey. Titik persilangan kita gunakan persamaan serentak. Sebab tu kita boleh guna kaedah metrik. Soalan siapa yang ini? Y sama dengan X tolak 1 dan Y sama dengan negatif X tolak 3. Nampak? Cuma dalam persamaan metrik, dia kena huruf belah kiri, nombor belah kanan. Jadi saya akan susun ni, akan jadi, saya susun X dulu. Jadi kita akan jadi negatif X campur Y sama dengan negatif 1. Yang ini X campur Y sama dengan negatif 3. Sekarang kita dah boleh buat kaedah metrik. Ambil nombor dia, negatif 1, 1. Yang ini 1, 1. Huruf X, Y. Jawapan kita negatif 1, negatif 3. Okay. Ada pelajar dia tukarkan jadi positif pun akan sama jawapan. Okay.
Matrik, saya nak tengok kaedah kamu buat matrik, sebenarnya yang paling penting dalam kaedah matrik adalah matrik songsang. Songsang. Jadi sini kita akan buat XY sama dengan 1 per, kamu ingat saya tulis terus je, cross. Negatif 1 darab 1, negatif 1 tolak 1 kali 1, 1. Okey, lepas tu buat apa? Tukar tempat, nombor dia semua 1. Tukar simbol. Langgar dia orang ni. Okey. Kemudian last kali negatif 1, negatif 3 macam tu. Songsang je yang penting. Kan? Habiskan, kita akan dapat 1 per negatif 2. Yang ini darab masuk. Darab masuk senang je. Kita akan, yang mula-mula ni kita akan ambil yang atas. Yang depan. Bawah pun sama, akan ambil atas. Campur, yang belakang ambil bawah. Okey, jawapan kena padam semua ni. Tak muat. Okey, jawapan kita akan dapat 1 per negatif 2. Kamu boleh tekan kalkulator terus kan. Negatif 1 campur 3 akan dapat 2. 1 campur 3, 4. Jadi jawapan akhir akan dapat sama dengan negatif 1, negatif 2. Okey, negatif 1, negatif 2. Soalan tanya apa? Cari koordinat. Jadi koordinat akan tulis dalam bentuk koordinat lah. Negatif 1, negatif 2 baru siap. Okey, itu 5 markah. 6, 5 dah 11. Kan? Biasanya A dengan B kalau dah boleh buat dah cukup dah. Okey dah. Kan? Okey, saya habiskan satu lagi last. Tak minta masa kamu sikit lagi kan. Okey, last kali kita masuk siapa? C kan? Okey. Yang kerja di padam. Jika Daniel dan Suresh bertolak pada waktu yang sama dari rumah masing-masing, berjalan kaki ke pasar mini dan kedai buku dengan kelajuan yang sama, adakah mereka akan bertemu di titik persimpangan? Oh, sudah. Okey. Okay. Jadi maksudnya apa? Tengok. Tadi kan? Ini seorang pergi sini, seorang pergi sini misalnya. Laju sama, masa sama keluar. Jadi adakah dia bertemu? Jadi macam dia nak check dia? Jarak. Kalau jarak dia sama, maksudnya bertemulah dia orang. Kalau jarak tak sama, tak bertemu. Sebab laju sama, masa sama. Jadi yang penting adalah jarak. Jarak yang penting adalah koordinat. Jadi kita tengok jarak yang ni kan. Negatif 4, negatif 5 dengan siapa? Yang ini. Negatif 1, negatif 2. Seorang lagi, Suresh. 1, negatif 4 dengan negatif 1, negatif 2. Okey. Apa formula jarak? Formula jarak adalah Pythagoras theorem. Kan? Macam mana nak buat Pythagoras theorem? Ni contoh kan. Saya ambil ni dulu. Punca kuasa 2. Kuasa 2 campur. Tengah-tengah. Ni dua orang ni kena tolak. Cari beza dia. Contoh X. Negatif 4 tolak negatif 1. Negatif 5 tolak negatif 2. Okey. Sekarang jawapan akan dapat per sini negatif 3 campur dengan 5 negatif 3 juga. Betul? Negatif 3. Okey. Jadi jawapan kita akan dapat kat situ 9 campur 9, 18. Jangan kira biar macam tu. Kira seorang lagi pula. Yang ni pula. Yang ni pula. Yang ini punca kuasa 2. Kita tengok. Kita akan ambil kurungan-kurungan kuasa 2 tambah kuasa 2. Saya akan ambil tolak kan. Negatif 1 tolak negatif 1. 1 tolak negatif 1. Sini negatif 4 tolak negatif 2.
Jadi kita akan dapat sini adalah punca kuasa 2 kuasa 2 campur dengan negatif 4 campur 2, negatif 2. 4. Sorry. Kuasa 2. Jawapan kita akan dapat 4 campur 4, 8. Jadi apa kesimpulan kamu tengok? Bertemu atau tidak bertemu? Dia tak bertemu. Kenapa tak bertemu? Nampak? Jarak dia tak sama. Dia berbeza jarak dia. Okey? Dia tak bertemu. Kalau jarak sama dia bertemu. Ni tak bertemu. Yang mana? Ni dekat, ni jauh. Dia tak bertemu kan? Okey? Tiba di destinasi mereka masing-masing pada pada waktu yang sama. Sekejap soalan dia. Okey. Jadi kita kena sambung sampai ke atas. Kan? Sambung ke atas. Sama juga cerita dia. Laju sama. Kena sambung jarak dia pula. Jarak seterusnya. Ni dah dapat kat sini. Jarak seterusnya ke atas lagi. Koordinat ke atas. Saya lupa koordinat tadi. K negatif K2. K berapa tadi? Alamak, saya tak ingat K. Berapa K? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5 dengan siapa tu? 2. Okey, kat sini. Sini 2, 1. Okay, tak ada masalah. Jadi kita tengok lagi sekali jarak dia. Okey, saya boleh buat jarak teruslah. Jarak terus kan. Sekali lagi. Saya akan ambil. Padam. Tadi tak sama kan. Tak nak tengok tengah dah. Jadi negatif 5, 2 dengan 1 negatif 4. Ni saya nak tunjuk cara ni pula kan. Negatif 4 negatif 5 dengan 2, 1. Okey. Mula-mula saya tolak dulu. Tolak dia akan dapat negatif 6. Sini tolak akan dapat 6. Okey, sini akan dapat tolak akan dapat negatif 6. Sini tolak akan dapat negatif 6. Okey, jadi kamu tengok nombor dia. Jadi dia punya punca kuasa, terus kita akan ambil negatif 6 kuasa 2 campur 6 kuasa 2. Yang ini negatif 6 kuasa 2 campur negatif 6 kuasa 2. Jawapan kita akan dapat sama sebenarnya. Punca kuasa 2, 72. Yang ini pun punca kuasa 2, 72. Jadi jawapan kita, adakah mereka akan bertemu? Adakah mereka akan tiba di destinasi pada sama? Yes. Mereka akan tiba pada destinasi waktu yang sama. Tapi bertemu tak kat tengah? Tak bertemu. Okey? Macam itulah lebih kurang soalan dia. Nanti kamu tengok semula kan? Okey? Jadi insya-Allah stop. Okey. Okey, minta maaf lah ada gangguan internet sikit pada hari ini. Jadi macam itulah cerita dia untuk kali ini. Lebih kurang ada beberapa soalan melibatkan algebra, pecahan algebra, rumus algebra, persamaan linear semua saya dah tunjuk lebih kurang. InsyaAllah dapat membantu kamu sikit. Dan soalan terakhir itu bersamaan melibatkan koordinat. Koordinat biasanya tak ada dalam silibus form 4, form 5. Cuma kamu ada belajar dekatan 3. Dia ulang kaji sikit. Tapi markah dia banyak tu dia bagi. 15. Jadi kamu kena tengok juga topik-topik form 3 yang mungkin akan duduk dalam bahagian C ni. Jadi untuk hari ini setakat ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sabar dengan walaupun ada gangguan internet saya. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan hari Sabtu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Bersama.